Hai, selamat sejahtera. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam pengajaran dan pembelajaran secara online melalui YouTube Cikgu Roslina ya. Selamat datang kepada para pelajar baru. Selamat datang kepada para pelajar dari luar yang mendengar penerangan cikgu juga dia. So terima kasihlah kerana sudi mendengar penerangan ni ya. So cikgu nak masuk dalam cikgu nak mengajar topik pertama, matematik tingkatan 2. Topik pertama itu ialah pola dan jujukan. Pola dan jujukan. Dalam bab ini anda akan pelajari pola, jujukan, pola dan jujukan. Nampak macam dia ulang-ulang lagi kan? Nama pun pola. Jadi dia mestilah ulang-ulang. Tetapi konten dia ada sedikit perbezaan. Kita dengar ya apa penerangan cikgu nak bagi tahu nanti. So pola ni macam mana kita nak kenal pola nombor. Sebelum tu cikgu akan bagi contoh dalam sekeliling kita lah yang selalu kita nampak lah. So, kita pernah nampak kain songket. Nampak corak dia ni, corak dia berulang-ulang. Satu baris lain kan. Corak bawah ni pula rapat. So ini merupakan pola corak yang mana dia pembuat kain songket ni menyusun mengikut corak yang dikehendaki. Gambar kedua pula ialah jahitan manik ya pada pakaian lah. Tengok nampak manik tu dijahit ya. Sebelum jahit tu dia dah tahu dah macam mana nak buat susunan untuk menghasilkan corak yang cantik. Seterusnya, selain daripada pakaian, fabrik ataupun fashion yang kita selalu nampak, kita juga boleh nampak pada jubin, jubin tiles ya. Sama ada pada dinding ataupun pada lantai. Jadi susunan jubin ini disusun supaya menghasilkan corak yang berulang-ulang. Apa jadi kalaulah tukang yang buat jubin itu tak menyusun dengan kemas, tak mengikut corak dia. Anda semua boleh fikir kan, kalau tak susun dengan betul akan menghasilkan corak yang tak cantik. Ini pun merupakan panduan untuk menyusun batu bata ataupun jubin. Jadi pelajar, apa yang boleh kamu bayangkan, kamu dapat, kamu fikirkan berkenaan dengan pola? Kita nak masuk pola nombor ni. Apakah yang dikatakan dengan pola? Pola itu ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek. Sekarang kita nak tumpu kepada pola nombor lah. Jadi pola nombor tu perlu ada aturan. Kita atur. Kita susun. Macam kamu pergi ke library, kamu tengok rak buku, kamu nampak susunan buku tu cantik disusun. Yang rendah terus pergi ke tinggi. Kamu boleh bayangkan kan, kalaulah buku tu tak disusun dengan elok, so nampak sangat rak tu tidak akan kemas. Itu maksudnya pola, corak, aturan, susunan. Jadi kita nak pergi ke slide seterusnya. Dalam pola ni kita cikgu ringkaskan kat sini ya. Terus masukkan dalam bahagian tambah dan darab. Tolak dan bahagi dari satu bahagian pula. Jadi kita tumpukan dulu kepada tambah ataupun darab. Macam mana kita nak kenal pasti suatu pola nombor itu menggunakan operasi tambah ataupun operasi darab. Macam mana kita nak bezakan? Sebelum tu kita kena tengok susunan nombor itu mesti susunan menaik. Susunan menaik tu ialah daripada kecil ke besar.
Okey, susunan menaik daripada kecil ke besar. Okey, ini kamu dah belajar dah sekolah rendah. Okey, nombor akan bertambah besar. Okey, untuk pola tambah ataupun pola darab, nombor akan bertambah besar. Dan sebagai pelajar yang baru nak tahu mana satu tambah, mana satu darab, kamu perlu menguji antara dua nombor bersebelahan. Contoh, nombor pertama 1, nombor kedua 2. Okey, memanglah tak ada tulisan kat sini. Jadi kita uji sebelah-sebelah ni. Okey, sama ada dia boleh guna tambah ke dia guna darab. Itu 3 teknik ni, 3 tips ini perlu kamu tahu. Okey, contoh pertama ya. Okey, kita tengok jubin ni. Okey, jubin pertama ada 2, jubin keempat, jubin kedua ada 4. Okey, jubin ketiga atau susunan ketiga ada 6 dan susunan keempat adalah 8. Okey, cikgu namakan dia sebutan pertama, okey, sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan keempat. Okey, jadi tadi cikgu kata kan, kita tengok dulu daripada susunan kecil ke besar. Tengok ni daripada 2, 4, 6, 8. Kan susunan tu menaik, makin lama makin besar. Okey, jadi kita uji sebelah-sebelah. Okey, kita uji antara 2 dan 4. Sama ada tambah ataupun darab. Okey, 2 ke 4. Okey, kita boleh fikir sama ada tambah ataupun darab. Okey, kat sini cikgu memilih tambah. Kenapa tambah? Sebab nombor 4 pergi ke 6, okey, terdapat pertambahan sebanyak 2 juga. Okey, dan kita uji pula 6 dan 8. Okey, so dia juga tetap bertambah sebanyak 2. Okey, so masing-masing bertambah sebanyak 2, 2, 2, 2. Bermaksud pola di atas ni, tambah 2 ni menghasilkan pola. Okey, dan pola itu perlu dinyatakan dalam satu ayat. Okey, pola itu perlu dinyatakan dalam satu ayat. Kita tengok bawah skrin tu ya. Okey, so pola dia ialah menambah 2 heksagon kepada corak sebelumnya. Okey, nampak kan heksagon tu? Okey, bentuk heksagon. Jadi menambah 2 heksagon kepada corak sebelumnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh kedua. Okey, tengok gambar pertama. Sebutan pertama ada 1. Sebutan kedua ada 2. Sebutan ketiga ada 3. Dan sebutan keempat ada 4. Okey, tadi cikgu dah cakap kan, ini adalah susunan menaik ke susunan menurun? Ya, dia susunan menaik. Kerana apa? Nombor ni daripada kecil ke besar. Okey, so kita uji pula sebelah-sebelah. Okey, kita uji sebutan pertama dan sebutan kedua. Okey, so macam mana nombor 1 boleh jadi nombor 2? So dia mesti bertambah 1. Okey, macam mana pula 2 jadi 3? Okey, so dia bertambah sebanyak 1. Dan macam mana 3 tadi jadi 4? Okey, jadi dia ada bertambah 1. Jadi, bila masing-masing bertambah 1 ke atas ni, dia akan menghasilkan pola. Dan pola perlu dinyatakan dalam perkataan. Okey, tengok kat bawah tu. Okey, jadi pola dia ialah menambah 1 kepada corak sebelumnya. Okey, kita tambah 1 kan tadi kan? Jadi, kita buat ayat menambah 1 kepada corak sebelumnya. Okey. Terusnya, ada kala suatu pola tu ditunjukkan menggunakan jujukan nombor sahaja. Okey, maksudnya tak ada corak. Dia bagi nombor. Jadi, kamu kena tahu bahawa teknik-teknik yang cikgu ajar tadi tu boleh pakai. Nak tahu sama ada dia tambah ataupun darab. Okey, kita tengok contoh dia ya. 4, 8, 12, 16. Okey, dia susunan menaik. So, kita nak uji dia tambah ataupun darab. Okey, jadi pola dia menambah 4 daripada nombor sebelumnya. Okey, macam mana cikgu tahu dia tambah? Okey, macam mana cikgu tahu dia tambah? Sebab cikgu uji 4 ke 8. Okey, 4 ke 8 tambah 4.
Okey. Okey, kita contoh seterusnya. Negatif 10, kosong, 10 dan 20. Okey, jadi kita uji. Okey, kita tambah ke kita darab. Okey, so negatif 10. Okey, pergi ke kosong bermaksud menambah 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, menambah 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, jadi kamu uji sebelah-sebelah lah. Okey, kamu boleh guna kalkulator uji. Sebelah-sebelah tu macam mana dia boleh menghasilkan 10. Okey, seterusnya 2.5, 3.0, 3.5. Okey, nampak bertambah kan? Jadi pola di situ ialah menambah 0.5 daripada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok pula contoh ke-3. Okey, ini okey, 1. Okey, kedua. Okey, ada 4 dan ada 8. Okey, kita cikgu labelkan sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga dan sebutan keempat. Okey, so 1 pergi ke 2. Okey, tambah 1 ke darab 1. Okey, so 1 pergi ke 2. Okey, kita tak boleh kata tambah 1. Sebab kat sini gandaan dia makin banyak. Okey, sebab nak identify darab ni nombor dia makin lama makin besar. Okey, jadi cikgu decide dia sebagai darab 2. Okey, kita uji pula sebutan kedua ke sebutan ketiga. Okey. Dia tetap darab 2. Sebab apa darab 2 cikgu? Sebab 2 darab dengan 2 akan menghasilkan 4. Okey, sebutan 3 tu ada 4. Okey, boleh ya? So, kita tengok pula sebutan ketiga pergi ke sebutan keempat. Okey, macam mana 4 itu boleh menghasilkan 8? Okey, jadi sudah semestinya 4 darab 2 akan menghasilkanlah 8. Macam tu. So, bila atas ni, okey, atas ni sama, dia akan menghasilkan pola. Jadi pola itu macam cikgu cakap tadi, dia perlu ditulis dalam satu perkataan. Okey, mendarab 2 kepada corak sebelumnya. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, kita ada susunan limau. Okey ya. Kita tengok sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga. Okey, kalau kamu semua nampak susunan nombor-nombor ni, susunan orange ni daripada nilai yang kecil, okey, terus pergi ke nilai yang besar. Okey, ini juga merupakan satu tips untuk kamu membezakan sama ada operasi darab ataupun operasi tambah. Okey, kita tengok ya, darab ke tambah ni. Okey, 2 pergi ke 10. Macam mana 2 boleh pergi ke 10? Jadi dia mesti mendarab 5. Okay, kita tak boleh kata dia tambah 8. Sebab kalau nak dibandingkan 10 tambah 8 kat sini, macam mana boleh jadi satu nilai yang besar? Okay, jadi kita tak boleh menggunakan operasi tambah. Kita kena fikir cara lain yang mana dia mesti menggunakan operasi darab. Itulah tips dia. Okay, kita tengok nak uji ya. Betul tak dia darab 5? Sebutan kedua pergi ke sebutan 3. Okay, sebutan kedua ni ada 10. Sebutan ketiga ni ada berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okay, daripada 10 boleh jadi 50. Banyak. Besar nilai dia. Okay, jadi kita mesti boleh fikir, daripada kecil jadi nilai yang besar, dia mesti menggunakan operasi darab. Okey, so darab berapa? 5 ke 50? Okey, 10 ke 50, dia ialah darab 5. Okey, jadi dia punya pola dia ialah mendarab 5 kepada corak sebelumnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey.
Okey, ada kala suatu pola hanya ditunjukkan dengan menggunakan jujukan nombor sahaja. Macam tadilah cikgu cakap ya. Okey, macam tadi contoh tambah, sekarang contoh darab pula. Kita contoh. Okey, 4, 8, 16 dan 32. Kita tengok nombor 4 tu kecil kan. Dan nombor sebutan keempat tu dah jadi nombor yang sangat besar. Jadi kita mesti set dalam kepala, oh ini mesti mendarab. Proses mendarab, operasi darab. Jadi pola dia mendarab 2 daripada nombor sebelumnya. Ada 5 perkataan saja. Mendarab 2 daripada nombor sebelumnya. Cukup 5 ni dia lengkap jadi satu pola. Okey, seterusnya 10, 100, 1000. Okey, daripada kecil tu 10, tiba-tiba dah jadi 1000. Kan nampak tu nilainya sangat besar. Okey, jadi dia mesti operasi darab. Okey, kita tengok darab apa? Mendarab 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, 5 saja. Mendarab 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, tengok contoh yang ketiga. Negatif 3, 15, negatif 45, 225. Okey, dia susunan dia negatif, positif kan. Okey, so jangan risau, kita masih lagi boleh menguji dengan menggunakan operasi darab. Tapi dia special sikit lah. Okey, tak semestinya dia hanya integer positif. Dia boleh jadi integer negatif. Jadi polanya ialah mendarab negatif 5 daripada nombor sebelumnya. Jadi kamu boleh nampak kat sini ya. Masing-masing setiap pola mesti menggunakan 5 perkataan. Okey, dan nombor itu boleh jadi integer positif ataupun integer negatif. Okey, kita pergi ke bahagian tolak atau bahagi. Nak tengok tolak ke? Nak tahu bahagi ke? Macam tu kita tolak. Kita tengok apa cara untuk kita membezakan. Okey, susunan dia mesti menurun. Daripada nombor yang besar pergi ke nombor yang kecil. Okey, dan tetap samalah, kita kena uji antara dua nombor yang sebelah-sebelah. Awak tak boleh ambil nombor yang pertama dengan nombor yang 10. Tak boleh. Awak kena ambil nombor yang sebelah-sebelah. Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, ada buku 5, 4, 3. Okey. Tolak ke bahagi? Ini sebutan pertama. Sebutan kedua, sebutan ketiga. Okey, 5 pergi ke 4. Oh, tak apa sangat. Jauh sangat kan jarak dia kan? Okey, jadi dia mesti operasi apa? Tolak. Tolak berapa? Tolak 1. Okey, 4 pergi jadi 3. Okey, jadi dia mesti tolak 1. Jadi pola dia, tengok kat bawah tu. Okey, menolak 1 kepada corak sebelumnya. Okey, kalau gambar mengenai corak, kita ceritalah pasal corak. Kalau bukan turun nombor, kita ceritalah nombor. Okey, kita tengok pula ni corak. Ni, pensel, banyak pensel buka sekolah ni. Okey, sebutan pertama ada berapa tu? 4, 8, 12, 16. Okey, sebutan pertama je ada 16. Okey, tengok sebutan kedua ada berapa? 4, 8. Sebutan ketiga ada 4. Sebutan keempat ada 2. Okey, sebenarnya banyak lagi boleh buat sebutan. Kamu nak buat sebutan sampai 20, 30, 100 boleh. Cuma yang ni contoh, cikgu hanya ambil sikit-sikit sajalah. Okey, kita tengok. Sebutan pertama pergi ke sebutan kedua. Okey, darab bahagi ke ataupun tolak? Okey, dia bahagi 2. Sebab apa bahagi 2? 16 bahagi 2 akan menghasilkan 8. Okey, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Adakala suatu pola hanya tunjukkan dengan menggunakan jujukan nombor sahaja. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, 1000,
111. Okey, kita boleh nampakkan daripada nombor yang besar menghasilkan nombor yang sangat kecil. Jadi, cikgu bagi tips kat sini, kalau dia tersangat besar dan tiba-tiba pergi ke sangat kecil, dia mesti menggunakan apa kita panggil operasi bahagi. Okey, kalau macam mana kita nak uji sebelah-sebelah, nombor sebelah-sebelah tu, kita ambil kalkulator. Okey, nampak kalkulator sini. Okey. Kalkulator. Okey, apa yang buat? Awak tekan 1000. Okey, kita uji bahagi. Ini bahagi dulu. Okey, bahagi dengan nombor sebelah. Okey, so kita akan dapat nilai 10. Nilai 10 Okey, itu sebutan pertama dengan sebutan kedua. Okey, sekarang kita ambil sebutan kedua dengan sebutan ketiga. Okey, cikgu clearkan balik. 100 bahagi 10. Okey, kita answer. Kita still dapat 10 juga. So, bermaksud, okey, apabila dapat nombor yang sama di sini, bermaksud pola dia mesti membahagi 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, itu salah satu cara untuk menguji. Kita tengok contoh kedua. Okey, kita ada 1000, 900, 800, 700. Okey, daripada nombor yang besar nak pergi ke nombor yang kecil tu, tapi tak berapa nak kecil kan. Kita tengok 1000, 900, 800, 700. Okey, jadi kalau dapat pola macam ni, nombor macam ni, jujukan nombor macam ni, okey, kita boleh menggunakan tolak. Okey, macam mana cikgu boleh fikir untuk menggunakan tolak? Sebab nombor dia tidak begitu ketara untuk menjadi kecil. Okey, so kita boleh uji. Kita tekan 1000. Okey, kita tolak 900. Sama dengan kita dapat 100 kat sini. Okey, kita simpan dalam kepala 100. Okey, kita uji pula 900 dan 800. 900. 100. So, kita still dapat 100. Okey, bermaksud tolak 100 daripada nombor sebelumnya. Nampak tak polanya macam tu? Okey, tolak 100 daripada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok pula 1000 negatif 500, 250 negatif 125. Okey, ini kita kena uji. Okey, dah lama-lama nanti kita baru boleh faham. Oh, ini guna bahagi ke, ini guna tolak. Okey ya. Sekarang kita uji ya. Okey, 1000. Okey, kita cuba dulu tolak. Boleh ataupun tidak. Nak tolak negatif 500. Boleh ke? Kita dapat 1500. Okey, kita simpan dulu 1500. Okey, sekarang kita uji sebutan kedua dan sebutan ketiga menggunakan operasi tolak. Okey, negatif 500 tolak 250. Nampak? Okey, jawapan dia ialah negatif 750. Ingat tak yang tadi mula-mula kita ingat, kita simpan, kita dapat jawapan dia 1500 kan? Tutup ujian kedua kita dapat negatif 750. Tak sama kan? Jadi bila tak sama, kita tak boleh guna operasi tolak tadi. Sekarang kita kena guna operasi bahagi. Okey, kita uji lagi sekali. Okey, 1000
bahagi negatif 500. Kita nampak kita dapat negatif 2 ya. Okey, kita simpan negatif 2. Okey, sekarang kita uji sebutan kedua dan sebutan ketiga. Negatif 500 bahagi 250. Kita sama dengan nampak? Negatif 2. Bermaksud yang tadi kita simpan ujian pertama tadi negatif 2. So, ujian yang kedua kita dapat negatif 2 juga. Bermaksud pola ini ialah membahagi negatif 2 daripada nombor sebelumnya. Okey, membahagi negatif 2 daripada nombor sebelumnya. Okey. Kita pergi ya. Susunan nombor yang mempunyai pola ni, tadi cikgu kata pola tu susunan kan, susun. So, bila kita dapat pola tu, pasti akan menghasilkan jujukan. Jujukan ni maksudnya macam mana? Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. So, bila kita dah tahu dia punya pola, kita boleh menggunakan pola itu untuk mendapatkan sebutan keempat dan sebutan kelima. Boleh juga gunakan sebutan ke-6, cari sebutan ke-7, sebutan ke-8 ataupun banyak lagi sebutan yang kita nak kita boleh dapatlah. Itu kita panggil jujukan. Kalau ada pola, maksudnya ada jujukan. Okey. Jadi, jujukan itu ialah susunan nombor yang berterusan. Okey. Sebagai contohlah, senang sekali kamu memang boleh menghafal sifir. Contoh cikgu bagi sifir paling mudah, sifir 2. Kita tahu sifir 2, 2, 4, 6. Okey, itu baru tiga nombor lah. Tapi oleh kerana kita tahu sifir 2 itu adalah gandaan 2. Jadi kita boleh teruskan susunan itu dengan menyambungnya 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Okey, so cikgu ulang balik semula kat sini. Jika kita tahu pola bagi suatu susunan nombor itu, kita boleh menghasilkan jujukan. Itu je dia punya tips. Tapi kalau kita tak jumpa pola tu, bermaksud ia bukanlah jujukan. Okey, tapi syaratnya kamu mesti uji sama ada ia tambah, ia darab, ia tolak ataupun ia bahagi. Itu mesti kena uji. Kalau tak uji, okey, maksudnya kamu tak dapatlah pola tu. So tipsnya mesti kena uji. Okey, itu sahaja. Terima kasih untuk bahagian pertama ni. Okey, kita akan jumpa untuk next class pula ya. Okey, terima kasih. Corak sebelumnya. Okey, so pola ni ialah membahagi.